المرسلين والشهداء والصالحين كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan izinnya dapat sama-sama malam ini kita bermuzakarah, bincang amalan yang sudah pun kita amal lama dah. Bukan pelajaran baru, pelajaran lama, ulang balik, ulang kaji, semak. Mana-mana yang kita buat tak tepat, bagi tepat. Yang cantik kita bagi cantik lagi. Jadi kitab yang kita pakai, kita guna malam ni, Fiqhul Manhaji, muka surat 122. Sembahyang yang diwajibkan. Sembahyang yang diwajibkan ke atas setiap muslim yang mukallaf ialah sembahyang subuh. Sembahyang ni wajib atas muslim yang mukallaf. Kita yang dalam masjid malam ni insya-Allah mukallaf belakang kot. Mukallaf ni cukup umur, bukan umur mengundi, umur baligh 15 tahun hijrah. Yang kedua, dia waras, ada akal. Yang ketiga, panca indera dia clear, mata telinga clear. Yang keempat, sampai seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu nama dia mukallaf. Mukallaf ni makna dia, kalau buat baik boleh pahala, kalau buat salah boleh dosa. Lembu kebau tak mukallaf. Lembu ke kuda ke petang ni lintas singgah masjid, masuk iktikaf tengah 2 jam, tak boleh pahala apa. Papal letih iktikaf dia kencin, tak berdosa apa, pasal dia bukan mukallaf. Kalau manusia, kita ni yang cukup 4 tadi ni, buat baik boleh pahala. Jadi antara baik, antara boleh pahala ni, sementara nak bayar Isya, kita ni iktikaf dalam masjid. Jadi sembahyang yang diwajibkan tu 5 sembahyang yang kita maklum dah. Subuh, Zuhur, cuma kita orang Kedah panggil lohor, Arab dia Zuhur. Asar, kita panggil asar. Maghrib, kita ubah jadi mengarit. Dan Isya. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya. Kelima-lima sembahyang ini disyariatkan oleh Allah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan ke Baitul Maqdis, kemudian diangkat ke langit. Bila mula wajib? Mula wajib iaitu masa Nabi Isra. InsyaAllah seminggu 2 lagi akan diulang kisah Isra. Isra ni perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Kemudian Mi'raj pula dari Baitul Maqdis ke atas sana. Jadi malam tu Allah fardukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan
ke atas nabinya sallallahu alaihi wasallam dan seluruh orang-orang Islam dengan 50 waktu sembahyang sehari semalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankannya kepada 5 waktu. 5 waktu ini hanya dari segi menunaikannya, tetapi pahalanya tetap seolah-olah 50 waktu. Asalnya Allah perintah 50 waktu, kemudian dikurang tinggal 5. Kemudian yang kurang lagi pada 5, hak tu pandai-pandai kurang sendiri. Dan 5 ni pun ya macam 50 segi gaji. Segi buat kerja kurang, gaji dapat macam asal 50. Terdapat di dalam hadis Isra dan Mi'raj sebagai yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah, fanazala Jibril, summa akhadha bi yadi fa'araja bi ila as-sama', fa faradallah ala ummati 50 salatan, faraja'tuhu faqal hiya 5 wa hiya 50 la yubaddalul qawlu ladayya." Telah dibuka atap rumahku, sedangkan aku ketika itu di Makkah. Lalu Jibril turun, kemudian ia memegang tanganku dan mengangkatku ke langit. Kemudian Allah telah mewajibkan ke atas umatku dengan 50 waktu sembahyang. Lalu aku berulang alik kepadanya. Kemudian Allah berfirman, ia hanya 50 waktu dari segi kewajipan menunaikannya dan 50 waktu dari segi pahala. Tidak ditukar ganti lagi kata-kata di sisiku. Cerita ni dah maklum, ma'ruf. Peristiwa Isra' Mi'raj Allah fardukan 50. Kemudian Nabi turun berjumpa dengan rakan sejawatannya, iaitu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tanya Nabi, apa yang Allah perintah? Nabi kata, Allah perintah 50 waktu. Kata Nabi Musa, ai 50 tak larat, mintalah korang sikit. Maka Nabi SAW atas pandangan daripada rakan sejawatan dia Nabi Musa, dia pun minta korang. Maka permintaan tadi dikurangkan 5 waktu, maknanya tinggal 45. Turun lagi jumpa Nabi Musa dari atas ke langit yang ke-6. Nabi Musa tanya, Nabi bagi tahu Allah korang. Dia kata minta lagi. Begitulah sampai 9 kali. 9 kali minta korang lah, kali tinggal 5. Nabi Musa kata, 5 ni kena minta lagi. Umat aku 2 yang depa badan besar, depa cunggit lagi 2 pun tak larat, minta korang. Tak, Nabi kata tak. Pasal Allah sebut tadi, la yubaddalul qawlu ladayya, tidak ditukar ganti lagi kata-kata di sisiku. Baik, itu sejarah mula difardukan solat. Menurut pendapat yang sahih, peristiwa Isra' berlaku 18 bulan sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Dengan demikian, sembahyang 5 waktu yang diwajibkan itu telah memansuhkan sembahyang 2 rakaat pada waktu pagi dan petang. Sebelum disyariatkan sembahyang 5 waktu, maknanya sebelum 18 bulan Nabi hijrah ke Madinah, sebelum tu sembahyang tak? Sembahyang, cuma sembahyang 2 waktu mengikut syariat Nabi dulu, iaitu pagi, petang, pagi sekali, petang sekali. Kemudian mansuh bang, makna batal bang, cancel bang, ubah pada sembahyang 5 waktu sampailah hari kiamat, tak ubah lagi dah. Dalil sembahyang disyariatkan telah sabit dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menyebut tentang kewajipan sembahyang. Kita tahu dah wajib, tahu dah, cuma nak cari dalil, nak tengok dalil Quran, dalil hadis. Walaupun kita hari itu kita tak tengok Quran hadis, tak tahu dalil,
Hari ini kita jumpa habuan menguatkan lagi apa yang kita buat. Faham ada dalil. Di antara dalil-dalil daripada Al-Quran ialah firman Allah Ta'ala dalam surah Rum, Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tuzhirun. Dan bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan di waktu subuh, dan baginya segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu kamu berada pada petang hari dan pada waktu zuhur. Jadi pagi, petang, malam, ini yang Allah perintahkan. Itu ayat bunyi lagu tu. Mana dia tak abang subuh, tak abang zuhur pun. Ibn Abbas berkata, maksud di petang hari ialah sembahyang maghrib dan isyak. Sembahyang waktu petang ni maksud maghrib dan isyak. Waktu subuh ialah sembahyang subuh. Petang hari ialah sembahyang asar. Dan waktu zuhur ialah sembahyang zuhur. Zuhur ni asal makna tengah hari. Zuhri, tengah hari. Kalau zuhri, belakang. Asri itu waktu asar. Subuh, waktu subuh. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 103, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ayat ni tu di jam ada. Kata masjid tulis di jam. Sesungguhnya sembahyang itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya ke atas orang-orang yang beriman. Jadi sembahyang ada waktu, bukan boleh ikut dan. Bahasa lagu hari ni relax sikit lah. Kita sembahyang subuh awal, pasal kita nak musafir awal, tak boleh, tak masuk waktu. Hari ni macam kalut, nuri banyak. Kita pakai kampuh ya kot. Kita pakai hujung-hujung balik, kan nak tidur kita buat 17 rakaat. Sama ya 17 rakaat? Tak boleh, dia ada waktu. Di antara dalil-dalil daripada hadis ialah hadis berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj sebagaimana yang telah disebut. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah mengutuskan Muaz bin Jabal ke Yaman. Telah bersabda, Nabi kirim siapa? Muaz bin Jabal ke Yaman. Yaman hak bergolak hari ni tu. Tentulah Yaman tu juga tak ubah. Nabi kirim, siapa dia masa tu? Seorang pendakwa, seorang tok guru, dia juga qadhi, dia hakim, nama dia Muaz bin Jabal. Baik, lalu Nabi kata apa pesan kepada Muaz? Ud'uhum ila syahadati. Ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni Muhammadar Rasulullah. Fa inhum ata'u lizalika fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Nabi dia kirim Muaz, masa majlis pelepasan Muaz tu, Nabi pesan, suruhlah mereka kepada pengakuan bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan bahwasanya aku adalah Muhammad utusan Allah. Mula-mula ajak daripada Islam. Asas Islam tu dengan syahadah. Ajak mengucap dulu, bagi mereka faham tak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Sekiranya mereka mentaati perkara tersebut, mereka dah terima Islam, maka ajarkanlah kepada mereka bahawasanya Allah telah memfardukan ke atas mereka sembahyang 5 waktu sehari semalam. Jangan mula-mula sembahyang, pastikan dia Islam dulu, dia mengucap dulu, baru sembahyang 5 waktu. Jangan ajak qiyamul lail lagi hari pertama. Ni kita macam kita lama dah boleh lah qiyamul lail. Dia buatkan qiyamul lail masjid kita. Setengah-setengah masjid tu saya dia buat qiyamul lail pukul 3 petang. Saya pun terkejut hari tu, ada satu majlis qiyamul lail bermula 3 petang sampai maghrib. Qiyamul lail ni malam. Tu silap kan, tulis macam mana saya tak tahu. Jadi itu dalil kata sembahyang tu fardu. Yang ketiga, dalil dan jawapan Rasulullah SAW.
kepada seorang Arab Badawi yang bertanya baginda mengenai kewajipan menunaikan sembahyang. Seorang Arab Badawi tanya Nabi, dan memang dalam banyak-banyak kes Badawi ni dia buat soalan, dia buat banyak persoalan habuan orang lain dapat ilmu. Sekali Badawi dia mengencil dalam masjid. Dia orang kampung, mana tahu masjid ke apa, dia kira apa nak terkencin, dia pederas tu. Maka orang ramai nak ligan dia. Nabi kata jangan. Dan dia kencin tak ada break tu. Biar dia perhabis tu. Jadi peristiwa tu dapat ilmu pada orang hukum fiqh banyak cerita. Sekali pula Badawi angkat tangan tengah Nabi duk khutbah, dia angkat tangan tanya, Muhammad bila nak kiamat? Kita bincang tajuk lain, dia tanya tajuk lain. Tak, Nabi layan juga. Nabi habis khutbah, Nabi tanya siapa dia tanya tadi? Badawi kata saya. Nabi tahu okey, hendak tanya kiamat ni, apa persediaan untuk kamu? Apakah persediaan kamu untuk kiamat? Dia kata dia tak apalah banyak semayang, puasa pun tak banyak. Yang banyak dia apa? Dia kata dia cinta kepada Nabi. Maka Nabi bagi pencerahan kepada semua sahabat, orang yang cinta pada orang yang baik, dia bersama dengan orang-orang tu pada hari kiamat nanti. Ni Badawi ni tanya Nabi, apa soalan dia? Khamsu salawatin, Nabi jawab. Dia tanya mengenai kewajipan menunaikan sembahyang. Nabi jawab, khamsu salawatin fil yaumi wal laylah. Qala Arabi, hal alayya ghairuha? Qala la, illa an tatawwa. 5 waktu sembahyang sehari semalam. Dia tanya sembahyang ni sehari semalam berapa waktu? Nabi jawab 5. Si Badawi itu bertanya lagi, adakah diwajibkan ke atasku selain itu? Ada lagi tak sembahyang wajib? Nabi abang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dia kata ada lagi tak hak lain? Ada lagi tu mungkin macam mungkin dia kata kalau abang banyak tak buat. Maka mungkin dia nak tambah lagi berasa sikit. Tak tahulah. Dia tanya lagu tu, Nabi kata 5. Badawi tanya ada lagi hak lain? Nabi kata tidak, kecuali kamu ingin melakukan yang disunatkan. Bukhari dan Muslim. Tak ada, hak wajib 5 tu saja. Hak lain-lain nak tambah. Nak tambah ni banyaklah sembahyang sunat. Sembahyang sunat, kita panggil sunat apa? Sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isyak. Ba'diyah pula setelah subuh tak ada, setelah zuhur, setelah asar tak ada, setelah maghrib, setelah isyak. Qabliyah semua ada, ba'diyah, asar dan subuh tak ada. Hak tu sunat. Hak wajib 5 tadi. Kemudian kedudukan sembahyang. Secara umumnya sembahyang merupakan ibadat badaniyah. Sembahyang ibadat badaniyah. Apa dia badaniyah? Yang dilakukan oleh anggota badan. Yang paling afdal, ialah kalau sampai tak mampu dah, banyak anggota tak boleh buat. Kan sembahyang ni kalau boleh berdiri banyak anggota lah buat. Tak boleh berdiri dengan duduk, tak boleh duduk dengan barin, tak boleh barin dengan mengiring, menelentang, tak boleh lagi dengan isyarat, tak boleh lagi dengan isyarat pun tak boleh, mayang dengan hati pun dah tak boleh juga, boleh dah mati. Tunggu barin. Jadi sembahyang ni ibadat badaniyah, buat dengan badan, angkat tangan, tunduk, semua tu badan. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling afdal? Sahabat tanya Nabi macam tu, apa dia amalan yang paling baik? Pasal apa dia tanya yang paling baik? Pasal dia nak cari, dia nak buat, dia nak usaha. Kita kalau tanya ada tak amalan yang paling ringkas? Doa yang paling pendek ada tak? Tu passion kita. Pasal kita maklumlah duk jauh dengan Nabi, sahabat dekat dengan Nabi. Yang baik, yang terbaik, apa yang amalan yang paling afdal? Jawab Rasulullah SAW, sembahyang. Dalam banyak-banyak amalan ni, sembahyang yang paling baik, paling afdal. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Lepas sembahyang apa dia? Baginda menjawab, sembahyang.
Nabi kata sembahyang. Nabi tak dengar ke? Dah Nabi dengar saja Nabi buat sembahyang. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab sembahyang. Sembahyang ni jadi agenda utama. Kerana di akhirat nanti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salah. Awal pertama yang akan dihisap di akhirat nanti sembahyang. Kalau sembahyang tu elok, yang lain-lain turut jadi elok. Tapi kalau sembahyang pun sangkut clear, yang lain-lain tu masya-Allah dia akan sangkut juga. Sembahyang elok. Kalau tak sembahyang, puasa nak sangkut tak ada tempat. Haji, haji pun tak boleh, apa tak boleh kalau sembahyang tak ada. Lepas tu Nabi ulang sembahyang. Maksudnya kena ambil berat, kena jadi agenda utama kita. Nak pergi mana pun baca tu sembahyang di mana, macam mana nak buat, dan kena teliti bab sembahyang ni. Telah sabit dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahawa dua sembahyang yang ditunaikan dengan sempurna boleh menghapuskan dosa yang telah dilakukan antara dua waktu tersebut. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-salawatul khamsu yamhullahu bihal khataya. Allah akan menghapuskan dosa-dosa dengan menunaikan sembahyang 5 waktu. Kita sembahyang zuhur, setelah zuhur, lepas tu antara zuhur dengan asar 2-3 jam. 3 jam tu ada buat silap. Lepas tu sembahyang asar. Dengan sembahyang asar tadi, kesilapan, kesalahan tu Allah hapus. Selama mana kesilapan tu bukan silap yang dosa besar. Pi lepas zuhur pi curi, tak ada lah. Lepas zuhur pi rompak pasal tak lagi nak bayar asar, Allah ampun. Dah. Allah ampun tu selama mana dia jauh dosa besar. Dosa kecil, mata tertengok, terlihat, terfikir, terdengar, dosa kecil semua tu ampun dengan melakukan solat. Dia ada yang jenis harian solat yang boleh hapus dosa, ada jenis mingguan dari Jumaat ke Jumaat. Jumaat ni semayang, Jumaat depan semayang. Jadi celah-celah tu ada buat silap. Silap tu tak terhapus dengan semayang-semayang lain, dia boleh terhapus dengan semayang Jumaat. Ada yang tahunan, puasa tahun ni, puasa tahun depan, celah-celah tu ada lagi buat silap, buat salah, Allah ampun melalui dengan puasa. Jadi sembahyang, puasa, sembahyang Jumaat, hal ini dia panggil kafarah, penghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh satu orang anak Adam. Muslim meriwayatkan daripada Utsman radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, man atammal wudu kama amarahu Allah Ta'ala fasalawatul maktubat kafaratun lima bainahunna. Barang siapa yang menyempurnakan wudu, buat wudu bagi cantik, bagi kena betul, macam kita belajar buat wudu pada tahun sudah buat wudu tahun sudah lama kita mengaji kita ni, menyempurnakan wudu, dia buat tak cincai. Kalau muka, kawasan muka tu semua bagi kena, bahkan dia lajak sikit, lajak kawasan sunat, kawasan tangan bagi lajak, kawasan kaki bagi lajak, kawasan muka bagi lajak, bagi sempurna sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Maka sembahyang 5 waktu yang diwajibkan itu akan menghapuskan dosa yang dilakukan antara waktu-waktu sembahyang tersebut. Lepas zuhur mungkin mata dia terlihat benda yang haram, lepas asar mungkin telinga dia dengar benda yang haram, lepas maghrib mungkin kepala dia fikir hak haram, lepas Isyak apa lagi yang buat hak haram. Tapi dia sembahyang 5 waktu tu sembahyang yang elok, sempurna wuduknya. Kalau wuduk pun tak ambil, sembahyang tolak dah. Ni ambil wuduk yang sempurna, tak cincai, sempurna mana dengan syarat, dengan rukun, dengan sunat semua buat clear, maka Allah akan ampun dosanya. Sikap mengambil ringan terhadap sembahyang
Seperti macam mana yang kata ringan ni? Sembahyang di akhir waktu. Mayang juga. Mayang hujung-hujung. Asar 4.29. Dia sembahyang 6.29. Kalau sembahyang asar sayuk kita panggil sembahyang apa? Kalau subuh gajah. Subuh, habis subuh tu dah syuruk 7-8 minit. 7-10 minit baru sembahyang. Tu dia panggil subuh gajah. 7.30 baru sembahyang. Tu gajah Tok Mia. Okey, dia kata apa? Mengambil ringan terhadap sembahyang. Contoh mengambil ringan seperti sembahyang di akhir waktu. Kalau akhir waktu tu dia terlena, tak apa, di luar kemampuan. Lena malam ni lah macam orang bukan pun. Jaga sayuk. Tu dia terlena. Ni dia saja-saja ghalid, buat ghalid. Atau yang kedua, yang kita ringan ni, meninggalkannya boleh membawa seorang itu kepada kekufuran. Tinggal langsung semayang, ataupun dia tak tinggal mayang juga, lambat-lambat ujung-ujung, ni boleh bawa pi kepada kekufuran sekiranya dia berterusan di dalam keadaan begitu. Lagu itulah dia tak berkisah kan? Semayang tidak menjadi agenda utama. Bila semayang, bila puasa lagu sesak sangat dah, sesak lah, projek apa tak jadi, baru semayang. Masa lagu semua tertekan, baru nak sembahyang. Masa ketika itu dia boleh membawa kepada kekufuran. Oleh itu sembahyang merupakan makanan yang pertama kepada iman. Iman tu nak gemuk, nak sihat, dia kena makan. Jadi makan dia yang pertama kali sembahyang. Kalau dia beriman, lepas tu tak ada makan, tak sembahyang, iman dia kurih, iman dia kesit. Kurus itu boleh jadi bawa mati, boleh jadi iman tu hilang terus. Oleh itu sembahyang merupakan makanan yang pertama kepada iman. Sebagaimana yang telah anda ketahui, iman kita ni dia perlu pada makanan. Sembahyang dia perlu kepada zikir, dia perlu kepada baca Quran, dia perlu kepada macam-macam lagi. Ada makanan tambahan, ada makanan berkhasiat, ada makanan yang kena bagi berzat. Baru iman tu gemuk, baru iman tu sehat, baru iman tu segar. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ummi Aiman bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, jangan kamu meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Sengaja kan dia tahu kata wajib, lepas tu dia tak buat. Kalau yang boleh tinggal sembahyang 2 kes saja. Satu terlupa. Biasa tak terlupa? Biasa kan? Lupa duduk bilik aircon cerah tu, tengok main komputer, lupa kata tak bayang ni. Satu. Yang kedua terlena. Lena luar kemampuan kita. 2 kes ni dia panggil uzur tinggal solat. Lepas tu nak kena qada dah? Kena. Tuan-tuan kena peringat balik ni, zaman GST ni kena tengok. GST Pak Jiman. Pada GST ganti solat tertinggal. Di kedai bayanglah. Hak solat tertinggal kena semak balik. Lama mana hari tu tak apa berkisah hari tu ni. Teka-teka dan, teka-teka tak dan. Kalut-kalut tak buat. Tu kena GST. Ganti solat tertinggal. Jangan kamu meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Sesungguhnya barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka tanggungjawab Allah dan Rasulnya terlepas daripadanya. Mana Allah Rasul tak mau berkisah lagi dah. Mana terungkai iman tu keluar daripada dia kalau tinggal sembahyang dengan sengaja. Imam Ahmad meriwayatkan hadis yang sama daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mana sembahyang ni jadi agenda utama, kena berkira sungguh. Kena atur, kena urus bagi elok. Baru kalau tak urus elok, dia tak jadi agenda utama. Kalau dan buat, kalau tak dan pakai sengap itu. Tak boleh. Sebagai satu orang Islam, dia kena ambil berat bab sembahyang ni. Hukum orang yang meninggalkan sembahyang
orang meninggalkan sembahyang adalah disebabkan rasa malas dan mengambil mudah dengannya, atau kerana ingkar kepadanya, atau kerana memandang kecil ringan terhadapnya. Jadi ada 3 kes. Hak pertama, dia tinggal pasal malas. Malas aku nak bayar. Itu wajib ke tak? Wajib lah, tapi tak tahu dia malas je nak. Badan tak bayar. Yang kedua, dia ambil mudah. Dia tak jadi agenda. Kalau dan buat, kalau tak dan pakai dak lah. Kalau kenuri ke, kalau pergi rombongan ke, kalau bekerja ke, tak ada. Itu dia ambil mudah. Yang ketiga, ingkar. Ingkar kepadanya. Dia kata dia tak wajib lah. Mayang bagi dia tak wajib lah. Tengok orang mayang pun tak senang mana. Aku tak mayang, tak wajib lah kot. Ataupun dia kata tak wajib pasal apa? Dia kata tengoklah umur aku berapa. Nabi sembahyang tak 63 ya, aku 67 lah. Tak, aku nak potong Nabi kot. Ada 3 kes. Semua 3 kes tak sama. Orang yang meninggalkan sembahyang kerana mengingkari kewajipannya atau mempersenda-sendakannya, dia dihukum kafir dan murtad. Dia kata tak wajib, atau dia pemain, dia persenda-senda. Dia kata orang semayang lama, orang lama dah semayang tak payah. Itu tak apa. Dia semayang lama dah, semayang tak payah. Memang tak payah bagi dia. Bukan tak kena semayang, semayang tak payah jadi ringan. Itu dia, jangan silap lah, itu tak apa. Yang orang yang macam ni, pemerintah Islam wajib menyuruhnya supaya bertaubat. Ini pihak pemerintah. Siapa yang perintah kalau dia Islam, dia kena buat. Wajib ni. Selain pada projek parit gila, buat sungai, buat universiti, buat apa, orang tak mayang, kalau dia tak ambil tindakan, dosa pada pemerintah tu. Pemerintah Islam wajib menyuruhnya supaya bertaubat. Kena cek, panggil, bagi nasihat, lepas tu suruh taubat. Sekiranya dia bertaubat dan mendirikan sembahyang, maka itulah yang sepatutnya. Panggil-panggil nasihat, bagi konseling dia, sedap, terlupa. Itu berasa ghalid. Bukan tak tahu, tapi ghalid. Dia tengok gambar Hindustan, tengok Hindustan ni syok ghalid mah. Dia berasa dia pun Hindustan juga, tak bayar. Lepas tu dia sedap, dia patah balik sembahyang, okey. Dan sekiranya dia enggan, pas bagi nasihat konseling macam mana pun, dia dah ketegak dah, dia hendaklah dibunuh disebabkan kemurtadannya, dan tidak harus memandikannya, mengkafankannya dan menyembahyangkannya. Dia juga tidak harus dikebumikan di perkuburan Islam, kerana dia bukan daripada golongan mereka. Dia kena pergi hantar jarak Cina. Pasal apa tahu Cina kita bagi jarak lah. Kita bagi kubur. Itu tak tahu, saya bukan ahli bahasa. Itu orang lain ulang. Bila dia ingkar, dia kata sembahyang tak wajib, pihak yang berwajib kena nasihat. Okey, kalau dia berubah, cantik. Kadang-kadang begitulah, silap kan. Bila nasihat, dia patah balik. Orang patah balik ni tak ada masalah. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa macam orang tak ada dosa. Itu dia ghalid, dia silap, dia bertaubat. Hari itu dia minum air ketum, dia bukan takat minum, dia pengedar air ketum lagi. Lepas tu dia silap, dia tahu kata salah. Sini ada tak air ketum? Baca surat abang tu tepi tu orang. Tepi mah kita tak tahu. Nasib baik kalau kita tahu, kacau kita kan. Tepi mah kita, saya orang tu. Bila dia tak bertaubat, kira dia murtad. Hukum murtad, kena bunuh dah, kena pancung. Kemudian tak boleh, tak payah mandi, tak payah, mana tidak perlu diselenggarakan mayatnya seperti orang Islam. Orang Islam kita kena selenggara mayat 4. Pertama mandi, yang kedua kapan, yang ketiga sembahyang, yang keempat kena kebumikan dia. Tak boleh ke langit, kebumikan dia. Masuk bumi balik. Itu panggil ke bumi, bola bumi. Ya. Sekiranya seorang meninggalkan sembahyang kerana malas, dia tahu wajib tapi malas. Ni banyaklah anak-anak kita ni, dia malas. Dan dia masih beriktikad bahawa sembahyang itu wajib. Wajib ke tak? Wajib. Tanya dia. Aku tahu wajib. Pasal apa tak buat? Malas.
maka menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memerintahnya supaya mengqadhakan semula sembahyang yang telah ditinggalkan dan bertaubat daripada dosa meninggalkan sembahyang. Pemerintah ni hak pusat, hak peringkat kita di rumah ni, kalau isteri kita, kalau anak kita bawa tanggungjawab kita kena suruh ni, kena taubat, kena sembahyang semua. Sekiranya dia enggan, tak mau juga, dia enggan, maka wajib dibunuh sebagai melaksanakan hukuman hudud. Hak ni bukan bunuh kes dia murtad, kes dia tak mau sembahyang, bantah dia malas setelah disuruh. Hak ni hukum hudud. Hukum hudud berani cakap lah, teriak nak cakap tapi takut. Kena cakap pasal hukum. Dalam jenayah Islam dia ada hudud, dia ada qisas, dia ada ta'zir. Bila habaq kata hukum Islam, dia nampak pancung banyak lagi hukum Islam. Nak sampai tahun tu kena bagi nasihat, kena ajak semayang. Tu hukum Islam belaka tu. Tanggungjawab kepada pihak yang berwajib. Dengan arti kata lain, hukuman bunuh yang dikenakan dikira sebagai hukum hudud, kerana dia dianggap sebagai penderhaka di kalangan orang Islam. Jadi bila Islam, dia kena ada rukun Islam. Pertama solat, bunuh sama tapi tak sama. Hak pertama tadi kerana dia murtad, mana tak payah sembahyang, tak payah kapan, tak payah mandi. Hak kedua, dia Islam, bunuh, lepas tu kena mandi, kena kapan, kena sembahyang. Takkan nak sembahyang kot? Ya kena sembahyang lah, dia orang Islam lagi, dia bukan jadi murtad. Tambahan pula hukuman orang yang meninggalkan perkara yang difardukan ialah diperangi, walau bagaimanapun setelah dibunuh dia tetap dianggap sebagai orang Islam dan diuruskan jenazah dan harta pusakanya sebagaimana orang Islam yang lain. Ini kerana dia masih termasuk di kalangan orang-orang Islam. Jadi kes bunuh tadi, bunuh sama. Hak pertama kerana dia murtad, hak kedua kerana dia malas, dia tetap jadi orang Islam, cuma dia meninggalkan satu kewajipan, dia dikena hukum hudud. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan supaya memerangi manusia, supaya mereka mengakui bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, dan mereka mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan yang demikian, maka darah dan harta mereka terpelihara melainkan dengan cara yang hak yang dibenarkan oleh Islam, dan perhitungan mereka terserah pada Allah SWT. Kata Nabi, aku ni Allah perintah ajak orang terima Islam, kempen dakwah ajak pada Islam. Apa dia ajak Islam ni? Pertama sekali dia kena mengucap dua kalimah syahadah. Makna dia mengaku Allah Tuhan dia, dia mengaku Muhammad tu Nabi dia, mengucap dua kalimah syahadah. Lepas tu bukti kata dia Islam, dia kena semayang dan kena keluar zakat. Tiga tu dulu, kemudian tambah belakang lah, puasa dengan haji tu tambah belakang. Tiga tu kena buat. Bila dia terima Islam, apabila mereka melakukan demikian, dia semayang, dia mengucap, dia semayang, dia keluar zakat. Darah dan harta mereka terpelihara. Dia jadi orang Islam, tak boleh tumpah darah dia ikut dan. Bila jadi orang Islam, khata dia tak boleh ambil, darah dia tak boleh tumpah ikut dan. Kehormatan diri nak kena jaga. Maka darah dan harta mereka terpelihara melainkan dengan cara yang hak. Cara yang hak, darah dia boleh tumpah. Pasal apa? Pasal dia bunuh orang. Dia Islam, lepas tu dia bunuh. Hukum Islam, bunuh balas. Dia Islam, tapi dia melakukan zina, boleh bunuh dia dengan cara rejam. Tak boleh lah pakai orang taman pergi buat kerja tu.
Ni bawah pihak yang berwajib. Boleh bunuh. Lagi apa lagi dengan cara hak. Darah harta dia pun tak boleh ambil kecuali dengan cara sebenar. Dia jual, kita beli. Dia bagi, kita ambil. Dia sedekah, kita terima. Dia hebah, kita ambil. Ataupun dia bagi hutang, dia bagi pinjam. Itu dengan cara benar. Kalau pederah angkut balik gitu ya, dia pun tak tahu. Itu cara tidak benar. Bila dia terima harta dia, darah dia, kena jaga. Dia sebagai orang Islam, dengan cara dan perhitungan mereka terserah pada Allah Ta'ala. Hak dalam hati dia serah kat Tuhan. Kita kata dia masuk Islam terit ya, dia nak menikah, tak boleh. Kita tak tahu, tak payah cari teropong hati dia, betul ke tak betul. Itu serah kat Tuhan. Kalau dia betul, betul lah dia. Kalau tak betul, kita hukum hak zahir. Alaina bihukmi zawahir, wallahu yatawalla sarair. Kita hanya hukum yang zahir, dan yang batin serah pada Tuhan. Zahir dia main masjid, dia mengucap dia main masjid, kira Islam. Zahir dia petang-petang pi kuil, zahir dia bocak merah tau ni, kita kira dia Hindu lah. Zahir dia kata tak, hati dia masih beriman. Kita tak boleh hukum hak dalam serah kat Tuhan. Hak zahir kita ikut yang zahir. Nak berhenti stesen tak sampai, tak berhenti jam dah bunyi, kita pakai hak jam bunyi lah. Hadis ini kita baca sikit satu penggal. Hadis ini menunjukkan bahawa orang yang mengucap dua kalimah syahadah tetap akan diperangi sekiranya dia tidak mendirikan sembahyang. Takat mengucap ya, lepas itu tak sembahyang, tetapi dia tidak dihukum kafir. Pasal dia dah mengucap, dia bukan kafir. Perang tu tak sembahyang. Berdalilkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lainnya daripada Abu Ubadah As-Samit radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang 5 waktu telah diwajibkan oleh Allah ke atas hamba-hambanya. Barang siapa yang menunaikannya, maka barang siapa yang menunaikannya bermakna dia telah, barang siapa yang menunaikannya bermakna dia tidak mensia-siakan sesuatu pun daripada kewajipan tersebut lantaran memandang ringan terhadapnya, maka dia memiliki perjanjian di sisi Allah SWT bahawa dia akan dimasukkan ke syurga. Dan siapa yang tidak menunaikannya, maka dia tidak ada apa-apa perjanjian di sisi Allah. Sekiranya Allah menghendaki, dia akan mengazabkannya, dan jika dia dikehendaki, dia akan memasukkannya ke dalam syurga. Jadi bila satu orang tu semayang, makna dia layak menjadi penghuni syurga. Kalau dia tak semayang, ikut suka Tuhan lah. Makna orang ni serah pada Allah SWT. Bila dia tak semayang, makna dia berlepas diri, hilang keterkaitan dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhenti satu. Wallahu Subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, kalau ada apa-apa soalan. Ya. Cara? Kalau kita batal, memang batal tak? Payah nak jawab, batal. Kalau kita batal, bayar batal tak? Batal. Tapi ya, pendek aja jawapan dia. Lagi soalan? Tak ada, no? Tak, apa pandangan mazhab lain? Orang yang meninggalkan sembahyang. Okey. Apa pandangan mazhab lain? Dalam satu hadis, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang muta'ammidan dengan cara sengaja, maka dia kafir terang-terang. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka dia kafir terang-terang. Itu hadis. Hadis ni
mazhab kebanyakan jumhur mengatakan tinggal sembahyang. Dia tak bagi dua lah. Orang tinggal sembahyang kafir. Cuma hak kita baca tadi ni, mazhab Syafi'i tinggal sembahyang ada dua keadaan. Yang jadi kafir tu apa dia? Dia kata tak wajib. Kalau dia masih kata wajib, cuma malas, dia bukan kafir, tapi dia tetap berdosa. Jadi mazhab lain tu dia tak ada bagi dua lah. Tinggal sengaja ya, kafara jihara, kafir dengan terang-terang. Kok ada ringan noh tanya. Mazhab ni berat lagi rupanya. Terima kasih. Tak, apa maksud antara kafir, Ya, kufur, satu lagi pun yang pasti. tak apa pasti, dan juga agama lain ni Murtad, kan? syirik, lupa. Tak, dia macam apa tak terang gitu. Okey. Kafir ni makna dia ingkar. Bila orang tu terima Islam, dia kena kafir dengan yang lain. Bila terima Islam dengan yang lain, dia tak boleh terima dah. Tu kafir lah. Bila terima yang lain, makna dia tolak Islam. Kafir. Yang kedua apa tadi? Kafir? Kufur. Kufur ni kafir juga, main kot tu lah, dia pecah kot tu ya. Sungai Korok dengan Sungai Korek. Kufur ni dia ada dua. Satu, kufur nikmat. Kufur, dia menafikan nikmat yang Tuhan bagi. Kufur nikmat ni tak sampai kafir terkeluar agama. Kufur nikmat ni berdosa. Tadi kafir yang keluar daripada agama Islam. Dan manusia ni ada dua. Satu, imma syakiran wa imma kafura. Syakir yang taat pada Tuhan, kafur yang bantah. Ada yang kufur nikmat. Kufur nikmat ni yang Tuhan bagi macam-macam nikmat, dia buat tak kisah ya. Dia kira makan kenyang, sendawa, seronok, suka habis. Dia tu kufur. Kufur nikmat. Bila kufur nikmat ni berdosa juga. Okey, baik. Dua tu kan? Kufur dengan kafir. Fasik ni dia khuruj an ta'atillah. Fasik ni dia keluar daripada taat pada Allah Ta'ala. Dia tiga peringkat. Mula fasik, lepas tu zalim, lepas tu kafir. Fasik ni dia keluar daripada taat Tuhan. Dia tahu mula-mula dia tinggal sembahyang, dia buat dak, buat alit ni. Kes sembang ya. Bukanlah kes berat sangat, kalau berhenti pun boleh. Kes sembang lajak. Tak apa, ada waktu ni. Dia tengok jam kan, dia tak tahu kata masuk lama dah. Ada hari. Kalau macam tu dia jadi fasik. Khuruj an ta'atillah, keluar daripada taat pada Allah SWT. Dan yang tak mau hukum Allah Ta'ala, dia tak mau tu, dia jadi fasik. Tak mau dengan, bukan dia tolak, dia kena buat tapi tak mau buat. Lepas tu dia tolak lagi atas sikit, nama dia zalim. Lepas tu dia tak mau langsung, dia nak ambil hal lain, hak tu yang jadi kafir. Tiga peringkat tu: fasik, zalim dan kafir. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Kita tengok kita munafik dalam Quran tu, perlu banyak Allah sebut tentang munafik. Dia kata dalam kebanyakan surah Quran tu. Ya. Dan kita anggap benda tu ringan. Ya. Tapi kalau kita tengok Quran, kita sedar tentang munafik. Baik. Ada seorang sahabat, nama dia, nama minta maaf tak ingat. Dia tabi'in. Dia baca Quran. Bila dia baca Quran, dia jumpa satu ayat. Walaqad anzalna ilaikum kitaba fihi zikrukum. Allah Ta'ala kata, kami turunkan pada kamu kitab Al-Quran, dan dalam Quran zikrukum, Tuhan sebut kamu. Allah turun Quran yang 30 juzuk. Dalam Quran ni ada nama kamu, ada watak kamu. Dia pun mula baca balik daripada awal, duk cari tang mana nama dia.
Cari tang mana. Kalau nama Zulqarnain ada, Iskandar tak ada. Mahmud ada, Majid ada. Baca Quran lah segi makna tu. Dia pun baca. Baca ayat Quran, tak jumpa nama dia. Tak jumpa. Baca lagi. Sampai jumpa. Dia baca satu ayat. Sampai satu ayat Quran tu kata orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, surah Al-Anfal ayat 2, innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukkiru, innama tak ingat, Masya Allah, siapa boleh ingat? Innama ayat 2 surah Anfal macam mana Ustaz? Innamal mu'minuna iza zukkiru wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman ni hati dia bila baca Quran iman dia bertambah, bila sebut nama Allah gemetar hatinya. Aku ada ke sifat ni? Dia tanya dia berhenti, dia tanya dia jawab dengan telus. Semak tak ada lagi. Duk baca lama tapi iman tak tambah ni. Bila sebut nama Allah orang duk bang pun dia boleh bang, Datuk Bilal tak apa, saya nak pergi sana dulu. Lalu dia kata apa? Lastu haula, aku bukan kumpulan ni. Mukmin yang sebenar aku masih bukan dia lagi. Lepas tu dia baca ayat kedua, jumpa dia terbaca jumpa lagi ayat kedua. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada di pantat neraka yang ke bawah sekali. Dia berhenti saat dia tanya. Dia tanya dia, ni orang hebat ni. Tabi'in, aku ni munafik ke tak? Munafik ni dua. Satu munafik akidah. Munafik akidah ni pura-pura masuk Islam, dia bukan mau, tak percaya pun. Yang kedua munafik amal. Munafik amal ni bercakap mohong, janji tak betul, bagi amanah kelentong. Tu munafik amal. Dia semak dia. Aku tak ada sifat ni. Bila tak ada, dia kata apa? Lastu min haula. Aku bukan daripada kumpulan ni. Mukmin yang sebenar pun bukan, munafik pun bukan. Aku duduk tak mana? Dia cari lagi. Cari dalam Quran, cari jumpa satu ayat. Wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Ada satu kumpulan manusia amalan mereka bercampur-campur. Macam saham juga bercampur-campur. Hari naik syekh jadi lebay, hari turun syekh jadi labi. Amalan bercampur, tapi i'tarafu bi dhunubihim, mereka mengaku kata depa silap. Bila mengaku silap ni, asallahu wa ayyatuba alaihim, moga-moga Allah ampun. Kata dia, ana min haula, aku dari kumpulan ini. Tu dia cari dia dalam Quran. Mukmin betul, jauh lagi dia tu tabi'in tu. Dia kata aku tak sampai lagi. Munafik tak ada, memang tak ada. Dia kaji sungguh, bukan kata dia jawab syok-syok. Tak ada sifat munafik dari dia. Dan tengok ayat ni, dia masih bercampur-campur. Ada harapan kalau dia mau bertobat, Allah akan terima tobat dia. Baik. Tadi munafik ni apa dia? Munafik ni ada dua saya bagi tahu tadi. Munafik akidah memang dia ni out. Kira kafir lah munafik akidah ni. Masuk Islam pasal nak berpura-pura. Munafik amal hak ni banyak. Kita pun kadang-kadang ada sifat munafik amal. Nabi kata apa dia? Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 sifat. Siapa-siapa yang ada keempat-empat sifat ni, maka dia munafik. Dia pertama, bila bercakap bohong. Cakap bohong, berita bohong, tulis bohong. Masuk WhatsApp bohong.
FB bohong, fitnah besar. FB munafik. Yang kedua, bila dia berjanji dia mungkir. Dia berjanji ke anak dia, dia berjanji kat bini dia. Orang bini dua lagi banyak berjanji. Dia berjanji kat member dia, dia berjanji kat siapa, tak tepati, tak betul. Kan kita baca lagi tak itu, baca dah begitu hidayah lah. Nombor tiga, bila diamanahkan, orang bagi satu amanah dia khianat. Bagi jaga tabung, dengan tabung dia galah. Yang keempat, bila dia berdebat bukan nak cari kebenaran, cari kemenangan. Bila ada keempat-empat ni munafik. Bila ada salah satu, dia ada 1/4. Kalau ada 2/4, setengah. Kalau ada 4, khalisan, dia adalah munafik piau, kata Nabi. Khalisan ni piau, terjemah lah. Munafiqan khalisan, munafik yang piau. Na'udzubillah min zalik. Nah, clear? Okey. Ya. Salah satu orang munafik ni, kalau jadi ada tak, kalau kita cek dia kata kan, kalau orang kata kat dia, dia berasuk sangat, orang kata kat dia, dia ni orang kemat. Macam mana maksud dia tu? Surah Munafiqun ni cerita Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni memang dia pura-pura masuk Islam. Dia ketua di Madinah sebelum Nabi pi. Jadi Nabi mai, kalau dia tak terima, dia tak ada apa, tercorok. Jadi masuklah Islam. Masuk tu kecoh ya. Pura-pura. Tu jelas lah Tuhan dah habaq kat Nabi, dia tu munafik. Sampai tulis sejarah ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Allahu a'lam. Dan kita pun duk minta moga-moga Allah selamatkan munafik. Kan masa kita istinja, kita baca doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Basuh tang lain, cuci tang lain, minta bersih tang lain. Bersihkan hatiku daripada sifat nifaq, pura-pura dengan Allah Ta'ala. Banyak kita ni, kita kecoh kelentor, tapi Tuhan tahu. Bersihkan hati kita daripada sifat nifaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala alim sawab. Lajak malam ni pukul 9. Monty dekat tu lah no. Payah, boleh tak? Lajak lagi tak? Tak boleh lajak kan? Lajak apa tu gila? Gila bercakap. Wallah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim anna rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah bil alamin.